Matematik tambahan SPM pecutan kertas 1 Geometri Koordinat. Pastikan anda telah mencuba terlebih dahulu soalan dan baru boleh meneruskan tontonan video untuk membandingkan jawapan anda. Soalan boleh dibuat turun melalui pautan yang diberi di bahagian description di bawah video ini. Soalan-soalan yang akan dibincangkan ialah soalan SPM 2017, 18 dan 19. Okey, mari adik-adik. Okey, mari murid-murid kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan SPM 2017. Apa-apa pun yang penting kita highlight perkara-perkara ataupun maklumat-maklumat yang diberi. Satu garis lurus melalui P, Q dan titik R membahagi tembereng garis PQ dengan keadaan 2 PQ sama dengan 3 RQ. Cari koordinat R. Okey, jadi di sini kita tak dapat gambaran ni. Jadi macam mana kita nak dapat gambaran? Apa kata kita buat gambar rajah dulu? Oh, dia kata garis lurus. Garis lurus yang melalui P dan Q. Okey. Dan R tu membahagi PQ. Berarti kalau R membahagi PQ, maksudnya R duduk di tengah-tengah. Jadi PQ R yang membahagi. Macam tu. Jadi cikgu pun masukkan dulu dia punya koordinat. 3, 1. Lepas tu Q 12, 7. Lepas tu R kita tak tahu. Dia suruh cari R. Yang tak tahu cikgu letak XY. Okey, bagaimana pula kita nak masukkan ratio ni? Dia dah bagi. Cikgu keluarkan begini ya. 2 PQ sama dengan 3 RQ. Kalau diberi bentuk seperti ini, cikgu tukar kepada pecahan. Huruf dengan huruf. PQ per RQ 3/2. Di mana kalau murid-murid silangkan ia, darab silang, dia akan dapat diri dia semula. Jadi di situ kita tahu. Okey, PQ sama dengan 3. P ke Q 3, okey. Lepas tu R ke Q 2. Okey, R ke Q 2. Kalau R ke Q 2 maksudnya PR 1 lah. Sebab hasil tambah P hingga Q dapat 3. Okey. Jadi cikgu suka buat gambar ni dulu. Arrow dia. Dia darab sini. Q ni darab sini. Okey, jadi baru kita boleh masukkan dalam formula. Okey, formula kita siapa yang berada di tengah-tengah, siapa yang berada di tengah-tengah duduk kiri. Jadi XY. Jadi cikgu buat tapak dia. Okey. Maksudnya 1 tambah 2, yang M tambah N tu ya. 1 tambah 2. Jadi 3 darab 2, cikgu dapat 6. Anak panah tu maksudnya darab. Negatif 12 darab 1, 12. Negatif 12 pula. Positif 12. Okey, selesaikan paksi Y pula. 1 darab dengan 2, cikgu dapat 2. Lepas tu 7 darab dengan 1, cikgu dapat 7. Jadi kita dapatlah selesaikan 18/3, 9/3. Jadi kita akan dapat 63. Berarti 63 ini adalah koordinat R. Okey, jadi kita percaya. Yes. Okey, dengan bangganya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan 2018. Okey, soalan 2018. Okey, kita tengok dulu maklumat dia. Okey, maklumat berikut adalah merujuk kepada persamaan garis lurus AB sama dengan CD. Okey, ini garis lurus yang pertama, ini garis lurus yang kedua. Okey, di mana garis lurus yang pertama ni dan kedua ni dia kata apa? Okey, diberi dua-dua garis lurus. Okey, dua garis lurus AB dan CD ni adalah perpendicular each other. Express H dalam sebutan K. Perpendicular tu ataupun berserenjang Okey, ungkapkan H dalam sebutan K. Okey, jadi mula-mula kita fikir keyword dia adalah apa? Keyword dia adalah perpendicular. Okey, kalau perpendicular maksudnya bentuk dia macam ni. Perpendicular, dia punya keyword adalah M1 darab M2 sama dengan negatif 1.
Oh, jadi kesimpulannya kena cari gradien AB, kecerunan CD, darabkan dapat negatif 1. Gitu. Jadi seterusnya, macam mana nak cari kecerunan? Okey, AB. Cikgu selesaikan AB dahulu. Kita tukar bentuk kecerunan. Y sama dengan 2KX tambah 3. Okey, ini cikgu dah berjaya tukarkan kepada bentuk kecerunan. Jadi, kita ambil warna purple. Kecerunan untuk yang pertama adalah 2K. Okey, 2K. Jadi, cikgu selesaikan pula persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang kedua adalah CD. Okey. Okey. Sebenarnya kat sini cikgu nak darab silang tau. Ataupun kalau kamu samakan pembawah. Sana darab sana darab sana, sini darab sini. Okey, kalau cikgu suka style darab silang lah. Okey, di mana cikgu akan dapat 4x tambah 3hy, darab kiri kanan pula akan dapat 12h sama dengan 1. Jadi cikgu samakan, tak nak ada pecahan, 12x darab 1 dapat 12x. Okay, kita perlu tukar kepada bentuk kecerunan di mana y sahaja sebagai subjek. Jadi 3hy sama dengan negatif 4x tambah 12h. Lepas tu cikgu nak y saja. Okay, negatif 4x bahagi 3h. Lepas tu tambah 12h bahagi 3h. Jadi dekat sini cikgu dapat negatif 4/3h x tambah okey, h ni akan dapat 4. Macam tu. Okey, seterusnya dah tukar kepada bentuk kecerunan, baru kita tahu apa dia punya kecerunan. Macam tu. Jadi kita tahulah kecerunannya ini. Jadi disebabkan kita punya keyword adalah M1 darab M2 sama dengan negatif 1, maka cikgu masukkan dalam formula di mana 2K bila darabkan dengan negatif 4/3H sama dengan negatif 1. Macam tu. Jadi cikgu akan dapat negatif 8K/3H sama dengan negatif 1. 3H darab negatif 1 akan dapat negatif 3H. Sekarang soalan dia nak H. Okey, dalam sebutan H. Jadi negatif 8K per negatif 3 sama dengan H. Okey. Oleh itu, H sama dengan 8K per 3. Gitu. Senang kan? Okey, buat slow-slow. Okey, jangan tergopoh-gapah. Terutamanya dalam bahagian yang CD ni. Okey, CD ni macam ni lah. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, masih dalam soalan SPM 2018. Okey, soalan SPM 2018. Okey. Bila tengok je, ya Allah, apa pula ni panjangnya, peningnya. Jangan, relax. Okey. Rajah 10 menunjukkan kedudukan 3 tapak perkemahan ABC di sebahagian tebing sebatang sungai yang dilukis pada satu satah. Okey, dengan ABC terletak pada tebing sungai yang lurus. Okey, luruslah. Okey, Syah hendak menyeberangi sungai tersebut dari tapak perkemahan C ke tebing sungai yang bertentangan di mana terletaknya A dan B. Okey, Syah dekat C. Okey, Syah dekat C. Okey, Syah kat sini. Okey. Okey, so seterusnya cari jarak terdekat. Okey, pergi ke sebelah pula dia. Okey, cari jarak terdekat dalam meter dia boleh melalui untuk menyeberangi tersebut. Beri jawapan anda betul kepada 4 tempat perpuluhan. Okey, jarak terdekat C ke garisan AB sebenarnya begini ni murid-murid. Okey, kadang-kadang soalan macam ni ada pada topik penyelesaian segitiga. Okey, jarak terdekat C adalah dia bergerak ni, dia mesti bergerak secara 90 darjah menyentuh garisan AC. Macam ni. Macam tu. Jadi, cikgu boleh sambung kat sini. Okey, kalau jarak terdekat saja, kalau jarak terdekat kebiasaannya kita guna luas. Luas segitiga. Okey, di mana ini adalah T kita, tinggi kita. Ini adalah tapak kita.
AB adalah tapak. Jadi, cikgu masuk kat sini dulu tau. Okey, luas segitiga. Okey. Luas segitiga bukan ke 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, jadi tinggi tu adalah T. Tapak kita nak cari tapak tu. Okey, tapak tu sebenarnya adalah tapak tu adalah distance. Jarak. Okey, kita guna formula jarak lah nanti. Lepas tu luas pula. Okey, luas pula kita menggunakan formula luas. Jadi bila kita dah masukkan luas, dah masukkan tapak, kita akan dapat tinggi. Macam tu ya. Jadi, so benda yang pertama sekali, okey cikgu petakkan dulu ni persamaan kita nanti Ini jawapan akhir. Okey, so yang pertama cikgu nak cari distance lah dulu, jarak. Okey, yang pertama cikgu nak cari distance AB ataupun jarak AB. Okey, jangan lupalah formula jarak kita kan. Okey, jarak AB okey sama dengan X tolak X. Maksudnya cikgu ambil -2 tolak 7 kuasa 2 tambah Y tolak Y 3 tolak 5 macam tu kuasa 2. Lepas tu mesti square root. Okey. Lepas tu cikgu akan dapat 85 square root. Cikgu biarkan tu dulu. Okey, lepas tu working step yang kedua cikgu nak cari luas. Okey, cikgu nak cari luas. Okey, luas. Luas segitiga. Okey, luas segitiga ABC. Okey, luas segitiga ABC. Jadi di sini sama dengan 1/2. Cikgu masukkan A dulu. -2, 3, B pula 7, 5, C 4, -3 tutup semula. Gitu. Jadi jangan lupa macam mana nak buat. Okey. Anak panah tu maksudnya darab. Okey, darab. Okey. Kalau cikgu buat hijau tolak purple. Okey, jadi cikgu selesaikan 1/2 tolak macam ni. Okey, -2 darab 5, -10, 7 darab -3, -21, 4 darab 3 adalah 12. Okey, yang warna purple lah, -2, -3, positif 6, 4 darab 5 tambah 20, 7 darab 3 tambah 21, gitu. Jadi di sini bila selesai kan kita akan dapat 1/2 -66. Ingat, bila kita hilangkan modulus akan jadi positif 66. Kita akan dapat 33. Yes, kita semakin hampir. And then terus kita masuk step yang seterusnya 3. Okey, kita pergi balik tempat yang mula-mula tadi. Luas adalah 33 sama dengan 1/2 tapak kita tadi adalah distance square root 85 darab dengan tinggi sebab T adalah jarak terdekat. Jadi bila darab kita akan dapat 33 sama dengan 4.6098 T. Jadi 4.6098 bawa pergi kiri dibahagilah. Jadi T kita akan dapat 7.1597. Okey, jangan lupa jawapan nak 4 tempat perpuluhan. Okey, jadi dengan jayanya, ya Allah, dengan bangganya. Macam tu. Bagus. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. 2019 pula ya, SPM 2019. Okey, kita highlight dulu apa yang penting. Diberi bahawa A dan B berada pada satu satah kates. Okey, nyatakan jarak AB. Jarak AB. Kita baru buat jarak tadi. Maksudnya, tadi jarak, ini pun jarak. Okey, tak apa. Relax. Simple saja. Okey. Kita cari jarak tau. Okey, jarak. Jangan lupa formula jarak tadi. Okey, jarak AB sama dengan X tolak X. Saya ambil ni lah. Okey, 4 tolak 1. 4 tolak 1 kuasa 2 tambah dengan 7 tolak 3. Okey.
7 tolak 3 kuasa 2. Punca kuasa 2. Kita akan dapat 5. Yeay. Senang. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan B. Okey, soalan B dia nak apa? Okey, kita tengok. Okey, soalan B. Okey, garis lurus AB dipanjangkan ke titik C dengan keadaan jaraknya dari titik B adalah 2 kali ganda jarak AB. Okey, jaraknya, nya tu siapa? Hati-hati kat sini. Jaraknya. Tengok garis lurus AB dipanjangkan ke titik C dengan jaraknya. C ni, C jaraknya. Maksudnya C dengan B. Okey, adalah 2 kali ganda jarak AB. Jadi, kalau macam tu, kita kena lukislah baru kita dapat faham. Okey. AB diperpanjangkan ke titik C dengan jaraknya nya. C tu dengan titik B adalah 2 kali ganda AB. Okey, kalau AB 1, maksud kalau 2 kali ganda sini 2. Gitu. Okey. Jadi A kita dah ada 1 3, B kita dah ada 4 7, C kita tak ada, X Y macam biasalah. Kita buat tadi anak panah. Okey. Sini. Sini pergi sini. Okey, sini pergi sini. Okey, jadi kita masukkanlah dalam formula rumus. Siapa yang berada di sebelah kiri? Okey, siapa yang berada di sebelah kiri? Siapa yang berada di tengah? Okey, 4 7. Jadi cikgu buat tapak dulu. Okey. 1 tambah 2, 1 tambah 2. Okey, jadi 1 darab 2 ni, 1 darab 2, cikgu dapat 2. Tambah, okey, X darab 1, cikgu dapat X. Okey, seterusnya kita buat Y pula. 3 darab 2, cikgu dapat 6. Lepas tu, Y darab 1, cikgu dapat Y. Okey, jadi kita carilah. Kita keluarkan 2 tambah X per 3 sama dengan 4. Sebab apa? Okey, sebab apa? Takut kamu keliru Sebab apa? Sebab ini X, ini X. Okey, lagi satu apa? Okey, lagi satu, kalau Y kita bandingkan dengan Y. Okey, seterusnya murid-murid. Okey, seterusnya murid-murid, kita keluarkan Y pula. 6 tambah Y per 3 sama dengan 7. Jadi kita kira kat sini kita akan dapat X sama dengan 10, Y sama dengan 15. Maka kita dapatlah koordinat C 10, 15. Yeay. Kan? Senang kan? Okey, good. Jom kita tengok ada lagi ke soalan. Tengok SPM 2019 yang terakhir. Jadi kita highlightkan apa yang penting dekat sini. Kita tengok. Okey, darjah 5 menunjukkan 3 garis lurus. Okey, dengan keadaan K, P, Q dan R ialah pemalar. Okey, jadi garis lurus kat sini, ini ada satu garis lurus. Ini garis lurus yang kedua. Okey, garis lurus yang ketiga dia tak bagi maklumat. Okey, so soalan dia nak kita ungkapkan K dalam sebutan Q, ungkapkan R dalam sebutan K dan P. Okey murid-murid, di sini ya. Okey, kita biasakan, okey, kalau dapat persamaan garis lurus, kita biasakan tukarkan mereka dalam bentuk kecerunan. Okey, contohnya ini persamaan di sini. Jadi kalau cikgu tukarkan kepada kecerunan, cikgu dapat Y sama dengan 3 per KX tambah 6 per K. Di situ 6 per K adalah pintasan Y. Maksudnya kat sini adalah 6 per K. Ataupun kalau dalam bracket 0 per 6 per K. Gitu. Okey, apa lagi maklumat dia? Okey, lagi maklumat dia macam ni. Cikgu, disebabkan dua garis lurus ini, okey, garis lurus yang cikgu birukan ni adalah selari, maka kecerunan mereka sama. Okey, kecerunan mereka sama. Bererti, cikgu buat kat sini, maksudnya kecerunan dia sama juga dengan 3 per K. Macam tu. Okey,
So, cikgu biarkan dulu. Okey, seterusnya. Apa lagi cikgu nak buat? Okey, disebabkan kecerunan mereka sama, jadi cikgu buat dulu kecerunan. Okey, kecerunan. Okey, kecerunan dia. Kecerunan di sini, kalau murid-murid tengok, ini adalah bentuk pintasan. Okey, X per P. Bermaksud P ni adalah pintasan X. P kat sini. Ataupun dengan koordinatnya P0. Di sini R, koordinatnya 0R. Okey, disebabkan dia kata kecerunan sama. Okey, kalau kecerunan sama, apa kata? Kecerunan sama dengan 3 per K. Jadi cikgu gunakan formula kecerunan untuk P dengan R sini, di mana R tolak kosong per R tolak kosong, kosong tolak P, cikgu dapat 3 per K. Jadi cikgu akan dapat negatif R per P sama dengan 3 per K. Jadi kat sini cikgu dah boleh dapat soalan B. R dalam sebutan K per P. Jadi negatif R sama dengan 3P per K. Jadi R sama dengan negatif 3P per K. Gitu. Okey. Jadi ini cikgu dah menjawab soalan B. Okey, kita tengok pula apa soalan A. Okey, kita dah bandingkan dengan kecerunan. Jadi kita boleh bandingkan dengan pintasan. Kita boleh bandingkan pintasan apa? Oh, kita boleh bandingkan pintasan Y. Pintasan Y. Okey, murid-murid tengok kat sini. Okey, persamaan ni kalau adik murid-murid tengok sini ni, negatif Q. Negatif Q adalah pintasan Y. Pintasan Y. Okey, pintasan Y dia C adalah negatif Q. Daripada persamaan ni ya. Okey, cikgu buat bintang. Okey, tapi C dekat sini, dia dah berkongsi dekat sini. Ni pun C. Jadi kita samakan. Oh, 6 per K sama dengan negatif Q. Jadi kat sini cikgu dah menjawab soalan A. Sebab apa? Ada K, ada Q. Jadi 6 sama dengan negatif K, Q. Jadi cikgu dapatlah K sama dengan 6 per Q, negatif K. Jadi K sama dengan negatif 6 per Q. Macam tu. Okey. Jadi berjayalah kita mendapat jawapan soalan untuk A dan B. Jadi dengan bangganya, okey, kita pun betul lah. Okey, macam tu. Okey. Jadi harap dapatlah membantu. Okey. Okey. 6K. Okey, seterusnya. Oh, habis. Okey, sekian, terima kasih. Good luck for your SPM. Okey, diharapkan dapat membantu dan kita jumpa lagi video yang seterusnya. Bye bye.